RMK12 akan dibentang selepas Parlimen dibenarkan bersidang. Syarikat tempatan perlu rebut peluang sektor pelombongan emas. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Siti Nurdiati Zaidi dalam Utama 5 petang. Rancangan Malaysia ke-12 RMK12 akan dibentangkan sebaik sahaja Parlimen dibenarkan bersidang. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi Datuk Seri Mustafa Muhammad berkata rancangan pembangunan 5 tahun bagi tempoh 2021 hingga 2025 itu telah siap sepenuhnya. Malah sentiasa dikemaskini dari semasa ke semasa. Ini terutama dari sudut angka serta strategi kerana mengambil kira impak pandemik COVID-19. Kementerian Komunikasi dan Multimedia akan terus membantu Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya MOTAK merancakkan semula sektor pelancongan susulan rentas daerah kini dibenarkan. Menterinya Datuk Saifuddin Abdullah berkata Radio Televisyen Malaysia RTM dan Pertubuhan Berita Nasional Malaysia bernama akan mempromosikan tempat menarik dalam negara. Selain Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia FINAS dengan menerbitkan video pendek dan dokumentari pelancongan. Syarikat persendirian yang turut berminat menghasilkan video promosi boleh memohon geran melalui pakej rangsangan industri kreatif Malaysia Prisma. Kadar penggunaan bekalan tenaga elektrik khususnya sektor perindustrian akan kembali meningkat tahun ini. Pengerusi Tenaga Nasional Berhad TNB, Datuk Seri Mahzir Khalid berkata, kadar penggunaannya pada tahun lalu turun 4 hingga 5% berbanding tahun 2019. Penurunan tersebut disebabkan penularan COVID-19 yang menyebabkan sektor berkenaan tidak dapat beroperasi. Ia sekaligus menjejaskan pendapatan keseluruhan syarikat utiliti negara itu tahun lalu. Ya, sebab bila dalam keadaan pandemik, semua perniagaan, especially yang the first MCO, yang April, Mei, Jun, yang itu kalau semua shutdown, semua ditutup, jadi mana ada penggunaan bekalan elektrik? Mana dia jadi dia rundown, dia turunlah penggunaan bekalan elektrik. Kalau hotel tutup, kilang tutup, semua kedai-kedai biasa pun tutup. Jadi tak ada penggunaan bekalan elektrik. Cuma di rumah je lah. Di rumah ni dah lebih guna sebab semua orang duduk kat rumah. InsyaAllah tahun 2021 ni dia akan ada peningkatan balik penggunaannya. Datuk Seri Mahzir Khalid. Sementara itu, kerja baik pulih kabel elektrik yang terbakar di bawah jambatan Pulau Pinang dipendekkan seminggu dari jadual asal. Ini berikutan kerja menanggalkan struktur sokongan kabel dan kabel yang rosak dapat disiapkan dalam tempoh 4 hari. Ketua Pegawai Grid TNB, Datuk Husaini Husin berkata, tempoh kerja pembaikan disiapkan dalam 112 hari berbanding 118 hari. PLAS akan menyegerakan siasatan terhadap keadaan struktur dan kerja baik pulih jambatan. Ia dijangka mengambil masa 2 bulan mulai esok. Bekalan air di 3 empangan di Melaka dijangka dapat bertahan sehingga September sekaligus mengelak berulang catuan air ekoran cuaca panas. Ketua Menteri Datuk Seri Sulaiman Mat Ali berkata, empangan Durian Tunggal di Alur Gajah merekodkan kapasiti lebih 22 juta liter air atau mencapai paras 70.6%. Paras empangan jus di Jasin pula merekodkan lebih 36 juta liter air atau 84.1% dan empangan asahan di Jasin sebanyak 695 juta air atau 99.9% kapasiti. Katanya bekalan air di Melaka sedang dilaksanakan secara berperingkat. Paras empangan air di negeri itu akan sentiasa dipantau. Syarikat tempatan digesa merebut peluang mempelopori sektor pelombongan emas dan membina jenama Malaysia yang diiktiraf antarabangsa. Pensyarah kanan Putra Business School UPM, Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif berkata, sektor itu berpotensi menyumbang kepada keluaran dalam negara kasar KDNK dalam tempoh jangka panjang. Beliau optimis penglibatan syarikat tempatan boleh diperluas berdasarkan potensinya dalam pasaran. Ada peluang untuk rakyat tempatan
tempatan untuk menceburi ataupun mempelopori bidang pelumbungan emas di negara ini, terutamanya syarikat Bumiputra, kerana sudah tiba masanya jenama tempatan diiktiraf, dan jika ianya dilaksanakan dengan betul, saya yakin syarikat Bumiputra mampu berkembang dalam aktiviti pelumbungan emas, kerana kita lihat sejak kebelakangan ini harga emas telah naik dengan mendadak sekali dan dijangka pola kenaikan ini akan berterusan untuk beberapa tahun akan datang. Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Ekonomi Malaysia dijangka kekal di landasan pertumbuhan positif meskipun keadaan ekonomi global tidak menentu. Ketua Pegawai Eksekutif Inter-Pacific Asset Management Sdn Bhd, Datuk Dr. Nazri Khan Adam Khan berkata negara memiliki penampan mudah tunai yang besar. Walaupun Amerika Syarikat mengalami peningkatan inflasi, bond Malaysia iaitu sekuriti kerajaan Malaysia kekal stabil. Menurut beliau, terdapat kemungkinan Bank Negara Malaysia mengurangkan lagi kadar faedah daripada 1.75% kepada 1.5% bagi merangsang ekonomi. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ mengambil tindakan penguatkuasaan terhadap seorang pemilik motosikal selepas gambar penunggang dan pembonceng motosikal miliknya tidak memakai topi keledar tular di media sosial. Gambar berkenaan menjadi tular disebabkan baju seragam sekolah dipakai pembonceng diconteng dengan tulisan berunsur lucah yang mempersendakan guru. Ia turut mendapat kecaman ramai pengguna media sosial. Pengarah JPJ Kelantan, Hanif Yusuf berkata notis telah dikeluarkan kepada pemilik motosikal. Jika disabitkan kesalahan, pelaku boleh didenda sehingga RM2,000 atau dipenjara maksimum selama 6 bulan. Sebuah kapal tangki ditahan kerana berlabuh tanpa kebenaran kira-kira 7 batu nautika barat daya Pulau Pintu Gedong, Selangor. Pengarah Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia Selangor, Kapten Maritim Muhammad Rosli Kasim berkata kapal tangki itu ditahan dalam Op Ehsan hasil maklumat Jabatan Laut Wilayah Tengah. Kapal yang berdaftar di Hong Kong itu dikendalikan oleh 21 kru lelaki termasuk nahkoda. Kesemua kru merupakan warga China dan Bangladesh yang mempunyai dokumen diri yang sah. Luar negara, ratusan penunjuk perasaan berkumpul di ibu kota Thailand malam tadi bagi mendesak pihak berkuasa membebaskan ketua mereka yang dihukum penjara. Tunjuk perasaan yang digerakkan sejak setahun lalu turut mendesak Perdana Menteri Prayuth Chan-o-cha melepaskan jawatan. Pada masa sama, mahu sistem monarki di negara itu direformasi semula. Menurut Timbalan Pesuruhjaya Biro Polis Metropolitan Bangkok, Pia Tavichai, aktiviti tunjuk perasaan adalah dilarang dan menyalahi undang-undang negara. Perintah berkurung di Auckland, New Zealand yang dilaksanakan berikutan penularan COVID-19 varian Britain ditamatkan. Bagaimanapun, perhimpunan orang ramai masih tidak dibenarkan, manakala pemakaian pelitup muka adalah diwajibkan. Menurut rangkaian televisyen tempatan TVNZ, negara jiran Australia juga tidak melaporkan kes COVID-19 melibatkan penularan tempatan. Kawalan ketat di sempadan kedua-dua negara terbukti berkesan menghalang penularan wabak. Sukan Kesatuan Rugby Malaysia merakamkan ucapan takziah kepada keluarga bekas pemain rugby kebangsaan Dr. Mazlan Ismail. Pemergian Dr. Mazlan yang terkenal dengan julukan Dok Malan disifatkan kehilangan besar kepada sukan rugby dan dunia akademik negara. Dr. Mazlan, 38 tahun, meninggal dunia disebabkan serangan strok pada tengah malam tadi di Pusat Perubatan Universiti Malaya, Kuala Lumpur. Jenazah Allahyarham akan dikebumikan di Taiping, Perak selepas solat asar hari ini. Timbalan Dekan Hal Ehwal Pelajar Fakulti Sains Sukan dan Rekreasi UiTM Shah Alam itu pernah mewakili negara bersama pasukan rugby 7-11 pada Sukan Commonwealth 2002 di Manchester serta Sukan Asia Busan di Korea Selatan pada tahun sama. Allahyarham juga pernah menyarung jersey skuad 15-11 negara. Kejohanan badminton terbuka Swiss, beregu wanita negara Pearly Tan Mtinaah akan berjuang habis-habisan ketika menentang pasangan adik-beradik Siova Gabriela Stefani dari Bulgaria dalam perlawanan akhir malam ini. Pasangan muda itu dalam misi meraih gelaran sulung jelajah dunia Persekutuan Badminton Dunia BWF. Malam tadi mereka menyingkirkan pasangan senegara Chow Mei Kwan, Lee Meng Yan yang juga pilihan kedua kejohanan 10-21, 21-14 dan 21-16
di separuh akhir. Sekian berita yang disunting oleh Siti Aisyah Melissa Yohanis dari Pusat Berita RTM. Dapatkan maklumat vaksin daripada sumber sahih, lindung diri, lindung semua. Assalamualaikum dan salam sejahtera.